Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Norian binti Hassan, nombor metrik 268660 dari kumpulan G PJJJB Johor Bahru. Saya akan mewakili kumpulan-kumpulan saya seramai 5 orang yang terdiri daripada Ahmad Hafiz Arsyah, Muhammad Adam bin Makno, Nur Azura binti Ayub, Haryati binti Umar dan saya sendiri. Untuk subjek ini, untuk tugasan ini kami telah memilih profil syarikat iaitu Sime Darby Sdn Bhd. Sime Darby ialah sebuah firma perniagaan yang besar terdiri daripada gabungan beberapa syarikat dan mempunyai kedudukan yang kukuh di Malaysia dalam industri ladang, hartanah, automotif, tenaga, infrastruktur dan hospitality. Pada tahun 1910, ketika tanah Melayu dijajah oleh British, ahli perniagaan British William Middleton Sime dan Henry Darby telah menubuhkan Sime Darby & Co dalam sektor perladangan getah. Sime Darby juga telah disenaraikan di papan utama Bursa Malaysia Security Berhad atas kejayaannya. Setelah itu, syarikat Sime Darby telah beralih kepada pelbagai sektor seperti kelapa sawit dan koko. William Middleton Sime datang dari Scotland untuk bekerja dalam sektor import dan ekspor di ladang kopi Sime Darby. Dalam usia puluhan, Henry Darby telah berjaya memiliki beberapa hartanah di utara Melayu dan telah menjadi seorang pembankan yang berjaya. Pada tahun 1821, syarikat Guthrie berjaya ditubuhkan oleh Alexander Guthrie dan syarikat itu merupakan syarikat British pertama di Asia Tenggara. Pada Januari 2007, 3 syarikat multinasional iaitu Guthrie Berhad, Golden Hope dan Sime Darby telah bergabung dan telah menubuhkan satu nama baru iaitu Synergy Drive. Pada 27 November 2007, ia ditukar nama kepada Sime Darby Berhad dan memfokuskan kepada iaitu fokus pertama getah pada tahun awal di mana usaha hebat daripada penduduk tempatan lah yang menghadapi Sime Darby menghadapi tentangan hebat. Ini kerana penduduk tempatan masih lagi tidak dapat memberi kepercayaan kepada pihak Sime Darby dan mereka masih berhati-hati terhadap orang luar yang datang untuk mengendalikan ladang mereka lah di Melaka. Untuk mendapatkan kepercayaan dari penduduk, Sime dan Darby telah menjalinkan persahabatan dengan beberapa ahli komuniti perniagaan Cina yang terkenal dalam perniagaan ialah Tun Tan Cheng Lock. Semenanjung Tanah Melayu terdiri daripada Burma, Thailand dan Malaysia pada ketika itu. Lock telah mengetuai gerakan kemerdekaan Tanah Melayu. Sime Darby telah memperoleh kira-kira 500 ekar ladang getah di hutan tebal Melaka dengan bantuan Lock dan pemimpin perniagaan lain. Menjelang tahun 1960, syarikat Sime Darby Holding telah diperkenalkan di negara asal pengasas England pada tahun 1958 dan namanya ditukar kepada Sime Darby Holding. Syarikat ini terpaksa mula mencari di tempat lain untuk mendapatkan hasil. Untuk itu, Sime Darby menjadi antara ladang getah pertama di rantau ini yang menukar kepada pengeluaran minyak sawit dan minyak koko. Keputusan Sime Darby untuk menukar minyak sawit dan koko adalah keputusan yang tepat dan bijak. Ini hal kerana permintaan untuk minyak dan produk pertanian lain melonjak naik pada akhir tahun 1960 dan 1970. Melalui Consolidated Plantation yang menjadi anak syarikat perladangan utama syarikat, Sime Darby menjadi peneraju dalam sektor pertanian dan berkembang pesat di rantau ini. Selain menanam kelapa sawit dan koko, syarikat juga mula memproses tanaman menjadi produk siap dan dijual di seluruh dunia. Yang ketiga adalah pada tahun awal 1980-an, Sime Darby telah membangun semula pada 1980-an dan awal 90-an iaitu Sime Darby telah membuang beberapa aset yang berprestasi buruk.
Di bawah pimpinan Lok juga, ia juga terus melabur dan usaha niaga menjalinkan usaha niaga yang baru. Ia membeli operasi pembuatan tayar BF Goodrich Philippines pada tahun 1981 dan memperoleh hak franchise untuk menjual komputer Apple di Asia Tenggara pada tahun 1982. Pada penghujung tahun 1980 dan awal tahun 1990-an, Ahmad melaburkan sebahagian besar kumpulan wang tunai Sydabi ke dalam kumpulan syarikat dan usaha niaga baru. Ahmad ialah seorang veteran dalam barisan eksekutif syarikat dan merupakan anak saudara kesayangan Perdana Menteri pertama Malaysia iaitu Tunku Abdul Rahman. Di bawah arahan Ahmad, syarikat gergasi itu memulakan pusingan perlahan. Sydabi menjadi pemain yang agak besar dalam perniagaan insurans semula global dan cuba meningkatkan aktivitinya yang berkaitan dengan peralatan berat dan pembuatan kenderaan. Paling ketara, Sam mula mencurahkan berjuta-juta dolar ke dalam hartanah dan pelancongan di kawasan perubahan utama Malaysia dalam usaha untuk mengambil bahagian dalam ledakan pembangunan dan pelancongan yang bermula di negara itu pada akhir tahun 1980-an. Sydabi mula meningkatkan pelaburan dan dalam perniagaan seperti penjanaan kuasa, minyak dan gas dan pengeksportan peralatan berat. Dalam peralatan berat, Sydabi membeli pengedar peralatan Caterpillar Australia, Hastings Deering Australia pada 1993. Dalam penjanaan kuasa, satu langkah penting berlaku pada 1994 apabila Sydabi mengambil 40% kepentingan dalam Port Dickson Power Sdn Bhd, sebuah pengeluar tenaga bebas di Malaysia. Pada tahun 1995, Sydabi meningkatkan pemacu pengambilannya melalui pembelian 60.4% kepentingan dalam United Malayan Banking Corporation daripada Datuk Keramat Holding Berhad. Pembelian AS520 juta itu memperdalam penglibatan syarikat dalam sektor perkhidmatan kewangan negara yang berkembang pesat. Sydabi kemudiannya menewaskan pengunduran tergesa-gesa daripada pengembangan agresifnya, menentukan bahawa laluan berhemat akan kembali dalam bidang teras syarikat, peladangan, pembangunan hartanah, pembuatan tayar, pengagihan peralatan berat dan kenderaan bermotor dan penjanaan kuasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azra binti Ayub, nombor metrik 268586, akan membincangkan tentang bab 2 berkaitan dengan profil industri Sydabi. Okey, syarikat Sydabi mempunyai beberapa cabang perniagaan. Yang pertama, Sydabi Industrial, Sydabi Motors, Ramsey Sydabi Healthcare dan yang keempat Sydabi Logistik. Okey, Sydabi Industrial atau lebih ringkas SDI adalah satu peneraju dunia dalam perniagaan peralatan berat. Perkongsiannya dengan Caterpillar atau CAT yang menjangkau lebih 90 tahun terus berkembang dan kukuh sejak 1929. Berada di kalangan kumpulan peniaga CAT terbesar di dunia, SDI yang juga mewakili jenama premium terkenal dunia yang lain termasuk New Holland, Terberg dan Perkins. Perniagaan teras SDI adalah dalam penjualan dan penyewaan peralatan berat dan sistem kuasa, menyediakan sokongan produk selepas jualan dan membangunkan penyelesaian industri yang inovatif untuk pelanggan dalam perlombongan, pembinaan, penjanaan kuasa, perhutanan, marin, pertanian, penyerahan bahan dan minyak dan sektor gas. Sydabi Motors ialah cabang automotif Sydabi Berhad dan terlibat dalam perniagaan runcit, pengedaran dan pemasangan. Ia beroperasi di 9 pasaran di seluruh rantau Asia Pasifik. Dengan lebih 40 tahun pengalaman, Sydabi Motors ialah pemain industri utama di rantau Asia Pasifik. Sydabi Motors kini mewakili 30 jenama daripada jenama mewah seperti BMW, McLaren dan pelbagai jenama pasaran besar-besaran seperti Ford, Peugeot dan Hyundai, dan nama truk seperti Hino dan Max. Yang ketiga, Ramsey Sydabi Healthcare. Ramsey Sydabi Healthcare komited untuk menyediakan penjagaan kesihatan swasta yang terbaik untuk membolehkan pesakit menjalani kehidupan yang lebih baik.
Mereka bekerjasama dengan profesional penjagaan kesihatan yang mahir dalam untuk mempromosikan kecemerlangan perubatan yang konsisten. Mereka juga bekerjasama dengan pesakit untuk memastikan mereka memberikan penjagaan pesakit yang luar biasa seperti yang pesakit harapkan. Yang keempat, Sime Darby Logistik. Sime Darby Logistik terlibat dalam pelabuhan, logistik dan pengurusan air di wilayah Shandong, wilayah China Timur. Sime Darby Logistik mengupah seramai 1,089 pekerja yang berpangkalan di Weifang, Jining dan ibu pejabat serantaunya. Hari ini, operasi Sime Darby Logistik di China telah berkembang untuk merangkumi 3 pelabuhan sungai di Bandar Jining, peringkat wilayah dan pejabat pentadbiran pusat, ibu pejabat wilayah di Weifang. Sepanjang 6 tahun lepas, Sime Darby telah melabur lebih 2.3 bilion dalam operasi logistiknya dengan merancang untuk melabur 28 bilion lagi dan tempoh 5 tahun akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Hafiz bin Arsyah, nombor metrik 268289. Untuk bahagian saya iaitu bab 3, penilaian persekitaran dalaman. Bekerjasama antara satu sama lain. Kami akan sentiasa berusaha dalam memupuk persekitaran yang harmoni, di mana semua orang akan dihormati, diberikan kepercayaan serta dilayan secara bermaruah. Hormat menghormati. Sekiranya anda ingin bekerja sama dalam kumpulan, anda perlulah menghormati antara satu sama lain. Sentiasa bersikap jujur, mempercayai dan menghargai maruah orang lain ketika berurusan dengan pegawai atasan atau rakan sekerja. Peluang yang sama rata dan tiada sikap memilih. Prestasi serta mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang dikenakan. Gangguan dan keganasan. Gangguan yang paling ditegah di dalam kumpulan ini adalah gangguan yang melampaui batasan dan sehingga membuat seseorang itu mendapat tekanan akibat gangguan dan keganasan itu. Kebanyakan gangguan sekarang adalah gangguan penyebaran kabar angin melalui media sosial dengan menggunakan email, mail suara atau sebarang bentuk saluran komunikasi. Bahan-bahan terlarang. Kami juga melarang pekerja membawa masuk barang yang terlarang semasa waktu bekerja. Sebarang ubat-ubatan juga tidak dibenarkan dibawa masuk ke tempat kerja. Aktiviti jenayah. Kami akan memastikan semua pekerja kami tidak terlibat dalam sebarang perilaku yang mungkin melibatkan diri dalam aktiviti yang tidak baik. Sekiranya terlibat dalam aktiviti jenayah atau aktiviti yang salah di sisi undang-undang, kami akan mempertimbangkan atau akan mengambil tindakan dengan sewajarnya. Keselamatan dan kesihatan persekitaran dan pekerjaan. Kumpulan kami akan memastikan persekitaran tempat kerja sentiasa dalam keadaan baik. Kami akan sentiasa memastikan setiap pekerja kami akan berasa selesa ketika berada di tempat kerja dan berada dalam keadaan selamat. Pekerja haruslah sentiasa memastikan peralatan keselamatan yang disediakan sentiasa dalam keadaan baik dan perlu memberitahu kami sekiranya berlaku kerosakan. Pekerja perlulah sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah kami tetapkan di tempat kerja. Sekiranya anda melanggar undang-undang yang ditetapkan, kami akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Jika mendapat sebarang keraguan, anda boleh mendapatkan penjelasan daripada penyelia anda. Hak asasi manusia telah menetapkan dalam undang-undang sejagat manusia supaya mempunyai tanggungjawab untuk menghormati, menyokong hak serta prinsip perpaduan bangsa-bangsa bersatu mengenai perniagaan. Kami akan menjaga semua hak asasi yang berada di sekeliling kami yang terdiri daripada semua pekerja kami, pekerja dalam operasi kami dan komuniti di sekeliling. Kami juga akan berusaha untuk bekerjasama dengan rakan sejawat dan rakan perniagaan kami untuk mengelakkan mereka menghormati hak asasi manusia seperti yang digariskan dalam dasar kami supaya kami dapat menggalakkan mereka untuk mempunyai semangat yang sama dalam amalan perniagaan mereka sendiri. Kami akan berusaha dengan baik untuk mengurangkan kesan negatif dan akan mencari cara untuk menangani masalah tersebut. Kami akan memastikan bahawa standard dan amalan kami mematuhi semua undang-undang dan peraturan tempatan yang berkenaan supaya kami dapat konsisten dengan prinsip dan standard yang diperakui di peringkat antarabangsa.
sejajarnya dengan Piagam Hak Asasi Manusia SAMDABI. Kami menghormati hak untuk pekerja kami dalam operasi dan komuniti kami melalui komitmen kami yang tidak terhad termasuk kepada beberapa contoh jenis komitmen. Kami akan menyediakan peluang yang sama. Kami menggalakkan kepelbagaian dan rangkuman yang tidak akan bertolak ansur. Ini kerana kami tidak mahu sebarang masalah ataupun berlaku salah faham antara satu sama lain. Menghormati kebebasan dalam persatuan adalah syarat untuk kami menghormati hak pekerja yang menyertai persatuan. Kami juga akan menghormati hak mereka untuk membentuk organisasi pilihan mereka dan boleh berunding secara profesional. Kami akan membasmi sebarang bentuk buruh paksa atau terikat, perhambaan dan juga pemerdagangan manusia secara meluas. Kami akan berusaha untuk membasmi keganasan dan gangguan seksual. Kami berusaha untuk menggalakkan persekitaran di mana semua bentuk gangguan dan kesedaran dihapuskan dan untuk memberi sokongan kepada mangsa apabila berhadapan dengan konflik antara norma atau standard tempatan dan antara bangsa dalam negara dan wilayah tempat mereka beroperasi. Kami berusaha untuk mengamalkan standard yang lebih tinggi apabila keadaan mengizinkan. Selagi tidak melanggar undang-undang negara, setiap orang daripada kami bertanggungjawab untuk menghormati hak-hak ini dan untuk memastikan kami menjalankan perniagaan kami sejajar dengan prinsip yang menjadi panduan kami ini. Sebarang pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi kami akan dilaporkan dengan segera melalui saluran yang telah diwujudkan. Perlindungan data peribadi. Data peribadi pekerja, pengarah, rakan sejawat, rakan perniagaan dan pelanggan akan kami simpan dengan rapi. Kami akan menghormati privasi dan data peribadi mereka seperti data peribadi kami sendiri. Ini kerana data peribadi perlu kekal sulit dan dilindungi supaya tidak berlaku pencerobohan dari pihak lain. Data peribadi seseorang itu akan diberi jika mendapat akses yang betul untuk tujuan perniagaan yang sah. Jika anda sudah mendapat akses data peribadi tersebut, anda hendaklah mematuhi undang-undang seperti Akta Perlindungan Data, juga polisi kumpulan ini. Anda perlu sentiasa berhati-hati dengan data peribadi dari segi pengutipan, pemprosesan, pendedahan, keselamatan, penyimpanan dan pengekalan. Terima kasih. Seterusnya dipersilakan untuk ahli kumpulan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryati binti Umar, nombor matriks G268745. Seterusnya, saya akan membuat perbentangan tentang bab 4, penilaian persekitaran luaran. Untuk mendapatkan organisasi yang cantik dan baik, persekitaran luaran juga memainkan peranan penting kerana ia dapat mempengaruhi keputusan perniagaan yang akan dibuat untuk jangka masa yang panjang. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi persekitaran luaran syarikat multinasional seperti SAMDABI Berhad. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ini memberi peranan yang sangat penting dalam menilai keuntungan dan kerugian bagi syarikat SAMDABI. Hal ini adalah kerana mereka menjalankan aktiviti perladangan kelapa sawit. Kemerosotan harga kelapa sawit yang rendah memberi impak pada era ekonomi global yang mencabar. Sebagai contoh, kemerosotan keuntungan bahagian perladangan disebabkan harga minyak sawit mentah yang lebih rendah dan kemerosotan pengeluaran buah tandan segar berikutan kegiatan menanam semula yang mengurangkan keluasan ladang matang dan pengeluaran tanaman. Faktor yang kedua, politik dan undang-undang. SAMDABI telah mewajibkan perniagaan yang dijalankan mestilah menurut piawaian tingkah laku beretika yang telah ditetapkan. SAMDABI juga mempunyai beberapa piawaian yang digunakan untuk menjamin kredibiliti mereka. Jika berlaku rasuah atau sogokan, pihak kaki tangan tidak akan bertolak ansur dan akan diambil tindakan yang sewajarnya.
syarikat meletakkan syarat seperti tiada hadiah dan melarang sebarang bentuk penggunaan hospitality corporate untuk mempengaruhi keputusan perniagaan. Vendor juga tidak boleh menawarkan hadiah dalam bentuk wang tunai, perkhidmatan peribadi ataupun hiburan yang tidak senonoh yang berunsurkan seks. Ini kerana syarikat ingin mengelakkan daripada konflik dan hasrat mempengaruhi keputusan perniagaan. Sebagai satu syarikat multinasional yang menjalankan perniagaan di seluruh dunia, syarikat ini tertakluk kepada peraturan dan undang-undang mentadbir perdagangan antarabangsa. Faktor seterusnya, sosial budaya. Sosial budaya adalah amalan yang merupakan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat. Justru itu, syarikat Sime Darby masih mengambil berat akan peranan mereka sebagai sebuah syarikat yang pentingkan persekitaran dan budaya sekeliling. Hal ini menyebabkan Sime Darby ini menubuhkan satu yayasan Sime Darby, YSD, bagi menonjolkan usaha mereka dalam menambah baik kehidupan dan memupuk nilai-nilai lestari, menyerlahkan pelbagai pencapaian mereka sepanjang sedekad yang lepas melalui pelbagai inisiatif seperti pendidikan, alam sekitar, komuniti, kesihatan, sukan, seni dan budaya. Manakala di bawah pencapaian alam sekitar, YSD telah menyokong usaha-usaha memulihkan 10 spesies haiwan terancam dengan kerjasama beberapa lebih 30 rakan projek sepanjang dekad yang lalu. YSD juga telah menanam lebih 1.5 juta pokok di seluruh Malaysia. Selain itu, YSD juga menyumbang kepada penambahbaikan seperti mencipta sumber pendapatan, pembinaan kapasiti serta peluang pekerjaan untuk masyarakat setempat di sekitar tapak-tapak projek. Semua kerjasama jangka masa panjang ini serta jaringan masyarakat yang kukuh telah membolehkan YSD menjangkau dan membantu golongan yang terdedah kepada risiko melalui pelbagai usaha kemanusiaan bersama para rakan kongsi mereka. Seterusnya, faktor keempat, teknologi. Teknologi yang cekap dan canggih merupakan faktor yang amat penting dan harus diutamakan. Bagi syarikat Sime Darby, teknologi yang digunakan dalam perniagaan mereka menjamin keupayaan syarikat mereka untuk pergi lebih jauh setaraf dengan syarikat antarabangsa. Sime Darby adalah merupakan syarikat pertama Malaysia yang membuat kemasukan ke luar negara melalui pembukaan ladang di Indonesia dan pelbagai lagi inovasi sebagai satu piawaian industri. Hari ini, Sime Darby adalah syarikat peladangan yang terbesar di dunia dan ia menguruskan hampir 1 juta hektar tanah bagi menanam kelapa sawit di kawasan berkeluasan lebih 640,000 hektar. Seterusnya, terdapat 140 saintis di seluruh Malaysia yang dianggarkan di Sime Darby dengan 52%-nya di dalam program R&D adalah wanita. Menerusi projek ini juga, Sime Darby telah berjaya menjadi syarikat pertama di Malaysia yang telah menerima pingat gangsa dalam anugerah Edison 2017 di New York, Amerika Syarikat. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Pembentangan seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam bin Makno, nombor metrik 268501. Saya akan sambung pembentangan bab 5 iaitu pembentukan analisis SWOT dan metrik TOS. Terdapat beberapa cara pembentukan Sime Darby. Yang pertama ialah kekuatan. Kekuatan yang pertama ialah produk dan perkhidmatan. Seperti yang kita sedia maklum, Sime Darby merupakan syarikat yang terkenal di seluruh dunia dan Malaysia. Terdapat pelbagai aspek kekuatan yang terdapat disenaraikan dan di antaranya yang paling teratas ialah kepelbagaian produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat Sime Darby. Syarikat ini juga beroperasi lebih daripada 20 buah negara di seluruh dunia dan memiliki sebanyak lebih daripada 300 buah syarikat. Contohnya, syarikat ini menjalankan pelbagai aktiviti seperti Sime Darby Plantation, Sime Darby Industry, Sime Darby Motor, Sime Darby Energy dan Utility, Sime Darby Property dan Sime Darby Healthcare. Seperti yang kita sedia maklum, sebelum ini Sime Darby hanya terlibat dengan penanaman pokok sawit. Tetapi sekarang syarikat ini telah terlibat dalam pelbagai bidang industri seperti pembangunan hartanah, perjanaan kuasa serta rawatan air,
menyediakan pelbagai servis menjual peralatan bagi pengangkutan berat serta terlibat dalam penjualan kereta-kereta berjenama. Seterusnya, kekuatan yang kedua ialah struktur kewangan yang kukuh. Sandabi mempunyai struktur kewangan yang stabil dan kukuh sejak beberapa tahun ini. Syarikat ini sedang menuju ke arah kemajuan di mana ia memiliki aliran kewangan yang stabil dan telah mencapai keuntungan yang kukuh berbanding tahun-tahun sebelumnya. Contoh, pada tahun 2014, Sandabi mula melihat hasil jualan yang semakin meningkat di mana ia merekodkan sebanyak 43 juta iaitu 2.8% tinggi berbanding tahun 2013. Syarikat ini mula menjana keuntungan yang paling tinggi setiap tahun walaupun terdapat penurunan pada tahun 2021 disebabkan pandemik COVID-19. Pada tahun 2021 dilaporkan bahawa perniagaan telah menjana keuntungan bersih sebanyak 211 juta dan hasil jualan daripada perniagaan motor dan perindustrian. Ini menunjukkan bahawa syarikat Sandabi menjalankan perniagaan berdasarkan sistem pengurusan kewangan yang cekap serta berkesan di dalam segala operasi perniagaannya. Selain itu, terdapat juga beberapa kelemahan syarikat Sandabi ini, antaranya kewujudan kes pelanggaran amanah dalam syarikat. Syarikat Sandabi juga sering dikaitkan dengan pelbagai isu pelanggaran undang-undang buruh yang membawa kepada beberapa kes tuntutan yang difailkan ke atas syarikat ini. Antara isu yang terlibat juga adalah berkaitan kes rasuah dalaman yang merosakkan nama dan prestasi syarikat Sandabi dan akan mengurangkan keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatannya. Kelemahan yang kedua ialah kekurangan tenaga buruh. Walaupun terdapat pelbagai kekuatan yang dimiliki oleh syarikat ini, namun dari aspek pengurusan dan tenaga buruh, ia menghadapi kesukaran dalam mengekalkan pekerja-pekerja yang bekerja di bawah dalam ladang. Keadaan ini menjadi lebih serius apabila berlaku situasi di mana berlaku kekurangan tenaga buruh pada waktu pandemik dan para pekerja telah memilih untuk berhenti kerja dan pulang ke kampung. Kekurangan tenaga kerja tempatan merupakan antara punca yang membawa kepada situasi ini di mana ia menyebabkan syarikat Sandabi mengalami masalah dalam menguruskan pentadbirannya. Seterusnya ialah peluang syarikat Sandabi. Yang pertama ialah peningkatan permintaan terhadap minyak sawit mentah di seluruh dunia. Kerana permintaan minyak sawit mentah di seluruh dunia yang sangat tinggi, Sandabi mempunyai permintaan berikutan. Dengan perkembangan ini, Sandabi boleh bertindak dalam meluaskan perniagaannya dalam industri peladangan kelapa sawit. Sandabi juga adalah satu pembekal minyak kelapa sawit yang terbesar di mana ia menghasilkan sebanyak 5% daripada jumlah peratusan minyak mentah di seluruh dunia. Peluang yang kedua ialah perkembangan industri hartanah. Nilai hartanah di Malaysia juga dijangka akan meningkat pada tahun 2022 berikutan dengan fasa pemulihan daripada pandemik COVID-19. Oleh yang demikian, pelaksanaan inovasi dalam bidang ini dapat menyebabkan imej syarikat ini menjadi lebih terkenal disebabkan penawaran jenis perumahan yang berkonsep berlainan daripada apa yang ditawarkan oleh pesaing. Dan akhir sekali ialah ancaman yang terdapat di dalam perindustrian perniagaan Sandabi. Yang pertama ialah jumlah pesaing yang banyak seperti mempunyai pesaing yang menyediakan barangan dan perkhidmatan yang sama di mana mereka menawarkan produk yang berkualiti sama dengan harga yang tidak begitu berbeza. Berikutan dengan kejadian di mana CBP telah melaksanakan penyekatan ke atas barangan Sandabi pada tahun 2020 di Kastam Amerika Syarikat, saham syarikat telah menurun sebanyak 2.13% dan ini telah memberi peluang kepada syarikat persaingan FGB Holding untuk memenuhi permintaan sementara dari pasaran. Ancaman yang terakhir sekali ialah dasar kerajaan yang tidak menguntungkan. Sandabi juga terpaksa berhadapan dengan ancaman daripada dasar kerajaan yang tidak menguntungkan di mana antara dasar-dasar yang diperkenalkan menjejaskan operasi perniagaan Sandabi. Terdapat juga beberapa dasar dikatakan tidak menyumbang kepada pengembangan syarikat Sandabi. Antara contohnya ialah perniagaan Sandabi di Hong Kong, China tertakluk dengan pengetatan kredit oleh bank. Dasar baru yang dilaksanakan telah dinaikkan kenaan cukai ke atas penjual hartanah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, bab yang ke-6 berkenaan dengan cadangan strategik. Okey, cadangan strategik yang pertama adalah penceburan syarikat dalam bidang hartanah memberi peluang dalam mengembangkan perniagaan sedia ada. Okey, strategi Sandabi ini akan memberi peluang dalam mengembangkan perniagaan sedia ada. Bukan itu sahaja, dengan ini mereka juga memberi peluang pekerjaan kepada banyak orang.
Oleh yang demikian, pelaksanaan inovasi dalam bidang ini dapat menyebabkan imej syarikat ini menjadi lebih terkenal disebabkan penawaran jenis perumahan yang berkonsep layanan daripada apa yang dapat oleh pesaing. Jika mereka mengembangkan perniagaan, maka perniagaan sedia ada seperti perkhidmatan logistik mesti mendapat sambutan daripada banyak pihak. Yang kedua adalah aliran kewangan dapat memastikan syarikat dapat sentiasa memenuhi permintaan pelanggan yang semakin meningkat. Sistem kewangan cekap oleh Sandabi akan memastikan syarikat itu dapat memenuhi permintaan pelanggan yang semakin meningkat. Jika aliran kewangan mereka tidak begitu cekap, maka permintaan pelanggan tidak dapat memenuhi dan ini akan menjejaskan reputasi mereka. Yang ketiga adalah kepelbagaian produk dapat menjamin kedudukan syarikat dalam pasaran. Dengan mempelbagaikan produk ataupun servis Sandabi, pelanggan akan sentiasa meletakkan harapan atas Sandabi. Ini kerana pelanggannya tahu bahawa Sandabi mesti dapat menunaikan permintaannya. Dengan ini, Sandabi selalu dapat mengekalkan namanya di pasaran. Yang keempat, imej syarikat memainkan aspek penting dalam memastikan pesaing tidak menjadi dominan dalam pasaran. Reputasi dan imej sesebuah syarikat amat penting untuk mempertahankan perniagaan di pasaran. Begitu juga dengan Sandabi yang selama ini ada reputasi yang baik di kalangan pelanggannya. Syarikat yang mempunyai reputasi positif yang kukuh menarik orang yang lebih baik. Mereka dianggap memberikan lebih nilai yang selalunya membolehkan mereka mengenakan premium. Reputasi perniagaan terdiri daripada pendapat dan perasaan orang lain tentang perniagaan berdasarkan pengalaman dengan perniagaan mereka yang didengari tentang perniagaan dan fakta yang dikumpulkan tentang perniagaan. Yang terakhir adalah syarikat harus mengelakkan isu kekurangan tenaga buruh dan menjaga kebajikan pekerjanya. Jika Sandabi ingin memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggannya dengan menghantar produk atau servis tepat pada masa proses pengambilan tenaga buruh harus dilakukan. Beberapa cara dapat membantu dalam proses ini antaranya ialah perbaiki proses pengambilan pekerja, memperbaiki proses latihan, periksa semula gaya pengurusan, menggalakkan dan menawarkan peluang untuk pembangunan kerjaya, memperbaiki persekitaran kerja dan menawarkan faedah yang lebih baik. Dengan ini, masalah pelarian pekerja dapat dikurangkan dan Sandabi dapat komit lebih banyak projek jika tenaga buruh mencukupi untuk menghabiskan sesuatu projek. Akhir sekali, secara kesimpulannya, Sandabi berhadlah sebuah konglomerat yang mengkaji strategi terarah ke arah pertumbuhannya melalui kepelbagaian. Seperti Sandabi memiliki perniagaan pelbagai, ia meletakkan dirinya secara strategik berdasarkan operasinya di mana aspek tertentu disesuaikan dengan bahagian tertentu dan bukannya mempunyai kesamaan. Oleh itu, 5 bahagian utamanya ialah peladangan, industri, motor, hartanah dan logistik. Pengurusan strategik menjadi penting atas sebab-sebab berikut seperti globalisasi untuk bertahan dalam industri untuk jangka masa yang lama. Organisasi perlu mengikut beberapa aspek dalam industri seperti teknologi dan trend. Melalui pengurusan strategik Sandabi boleh menentukan keupayaan mereka dan mengurangkan risiko dan kelemahan. Mereka boleh menggunakan kuasa mereka dan peluang untuk memperbaiki kelemahan dan ancaman melalui analisis SWOT. Sekian, terima kasih.